Okey kelas, so ini adalah sambungan daripada video yang sebelumnya. Masih lagi dalam lesson yang keempat ya. Kita menentukan fungsi gubahan yang melibatkan fungsi songsang. So ini kita dah buat. So move to the next question. Diberi gx equal to 3/x. X cannot be 0. Okay, denominator tak boleh kosong. Dan hx sama dengan 4 tolak x, cari g inverse, h inverse, g inverse, h inverse dan juga hg inverse. Okey, so kita tengok macam mana kita nak solve soalan ini. Kita tengok dulu macam mana nak cari g inverse. So g inverse macam biasa, kita buat let gx equal to y. So gx kita ada 3/x equal to y. So x should be 3/y, di mana x ini adalah g inverse y. Okay, so kita nak g inverse x sebab soalan kita semua dalam x. So ini kita akan dapat jawapan okey, sama. Okey, g inverse dia sama dengan gx dia. Okey, lepas tu kita perlu cari h inverse b. Ni pun samalah ya, x cannot be 0. Okey, b dia minta h inverse, so kita start dengan let hx equal to y. Dan hx kita adalah 4 tolak x sama dengan y. Dan kita dapat x sama dengan 4 tolak y. Di mana x ni sebenarnya adalah h inverse y. H inverse y adalah 4 tolak y. So kalau kita nak cari h inverse x, dia akan jadi 4 tolak x. So dah selesai A dengan B. Kita tengok untuk C. Okay, C dia minta cari G inverse H inverse. Okay, G inverse H inverse bermaksud kita guna fungsi G. Ni fungsi gubahan lah. So dalam ni kita nak luar kita pakai G inverse, dalam kita pakai H inverse. So, cikgu tulis balik dulu sikit apa jawapan yang kita dapat tadi. G inverse ialah 3/x. Okay, G inverse adalah 3/x. Dan H inverse kita dapat 4 tolak x. Okay, so now kita nak cari G inverse, dalam tu pakai H inverse. H inverse itu adalah 4 minus x. Okay, tengok di sini. Okay, so kita dah ada fungsi G inverse begini. Maksudnya, kalau kita ada G inverse x, kita ada 3/x. Tapi sekarang yang kita nak cari adalah G inverse of 4 minus x. Kita nak cari G inverse of 4 minus x. Bermaksud semua tempat x ni kita akan ganti dengan 4 minus x. So kita akan ada 3/4 minus x. Dan x tu tak boleh sama dengan 4. Sebab kalau x ni jadi 4, dia akan jadi kosong. Bahagian denominator tak boleh. So ini jawapan kita untuk yang C. And then ada satu lagi soalan D. Cikgu perlu tambah slide sekejap. Okey, soalan D dia minta kita cari HG inverse. Okey. D dia minta cari dalam bracket adalah HG, kemudian ada tanda macam tu.
Okey, bermaksud di sini ialah kita perlu cari inverse kepada Hg. Inverse of Hg. Okey, jadi kita kena cari dulu Hg. Ada tak Hg? Kita dah cari. Belum ada lagi. So, kita kena komposkan dulu Hg. Okey, so tak apa, kita cari dulu Hg. Hg bermaksud kita guna fungsi H, dalam tu kita pakai Gx. Okey, so kita nak pakai fungsi, cikgu tulis balik dulu sekejap apa H dan apa G. H ialah 4 tolak X. Okey, Hx ialah 4 tolak X dan Gx ialah 3 per X. Dia adalah 3 per X. Okey, so kita nak pakai fungsi H. Di dalamnya kita ganti Gx, which is 3 over X. Jadi, kalau kita ada fungsi Hx bersamaan dengan 4 tolak X, kalau kita nak cari H of 3 over X, bermaksud di sini kita perlu ganti 3 over X juga. So, inilah jawapan kita. 4 tolak 3 per X. Ini adalah Hgx. Okay, Hgx ataupun Hg lah. Okey, sekarang ni nak cari inverse. So, kita akan buat. Ini kita dah dapat jawapan untuk Hgx. So, kita let Hgx equal to Y. Macam kita buat biasa-biasa tu, kita buat Fx sama dengan Y, F inverse Y sama dengan X. Kita pakai konsep yang sama. So, Hgx equal to Y. So, Hgx yang kita dapat tadi adalah 4 tolak 3 per X sama dengan Y. So, kita kena cari X. So, kita akan dapat 3 per X sama dengan 4 tolak Y. Ataupun kita boleh dapat X sama dengan 3 bahagi 4 tolak Y. Dan X ni sebenarnya adalah Hg inverse Y. Ingat tak? Kalau kita cari X, sebenarnya kita dapat F inverse Y. So, dalam kes kita dapat Hg inverse Y. Okay, 3 per 4 tolak Y. Tapi, kita nak cari in terms of X. Sebab soalan kita dalam X. See? Gx, Hx. So, kita kena cari in terms of X. So, kita akan dapat Hg inverse X sama dengan 3 per 4 tolak X. So, ini adalah jawapan akhir kita. Dan boleh letak sikit X tu. Sorry, padam sikit dulu. Sorry. Jadi pula eraser dia ni kenapa? Alah. Sorry. Okay. So, ini kita boleh tambah sikit sebab ini dia ada denominator 4 minus X. So, kita kena tulis X cannot be 4. Okay. So, ini adalah jawapan kita. So, 3 per 4 tolak X. Ataupun ada satu lagi cara. Cikgu tambah slide. Okay, Hg inverse. Kalau dia tulis Hg
inverse. Okay, kalau dia minta hash G inverse macam ni, dia bermaksud G inverse hash inverse. So ada satu lagi kaedah, kita boleh buat fungsi gubahan ataupun composite function. Kita ambil fungsi G inverse, dalam ni kita masukkan hash inverse X. Okey, so cikgu salin balik apa jawapan kita tadi untuk hash inverse. Okey, G inverse kita dapat sama, hash inverse pun kita dapat sama tadi. Okey, so G inverse adalah 3/x dan hash inverse pun kita dapat 4 tolak x. Okey, so dekat sini kita boleh buat fungsi G inverse. Dalam tu kita pakai hash inverse iaitu 4 tolak x. So, kita ada fungsi G inverse x sama dengan 3/x. So, kalau kita nak cari G inverse of 4 minus x, kita boleh gantikan tempat x ni dengan 4 tolak x. Okey, so again kita akan dapat jawapan yang sama. Tengok sini, kita dapat 3/4 tolak x. Dan di sini pun kita dapat 3/4 tolak x. Tapi kaedah berbeza. Okey, so cikgu nak tekankan di sini, kalau dia bagi hash G inverse, so ada dua cara lah. Kalau kita nak guna inverse, kita guna, awak cuma kena berhati-hati. Hash G inverse, awak kena buat G inverse hash inverse. Bukannya hash inverse G inverse. Ini salah. Okey, ambil yang belakang dulu. G inverse hash inverse. Ataupun kita boleh buat kaedah yang pertama tadi. Mula-mula kita cari dulu fungsi gubahan hash G. Kemudian kita carikan inverse. Inverse bagi hash G. Okey, kita cari inverse of hash G, iaitu hash G inverse. Guna step macam mana nak cari inverse. So, again untuk soalan macam ni, awak ada dua pilihan. Okay, sama ada nak cari G inverse hash inverse ataupun cari hash G dulu, kemudian inversekan dia. Ini tak ada masalah. Okay, ini tak ada masalah. So, sebenarnya, kalau awak perasan, ini dan ini ni, sebenarnya samalah. Sebab hash G dalam kurungan inverse bermaksud G inverse hash inverse. So, kita cek, betul ke jawapan C dengan D tadi sama? Jawapan untuk C tadi kita dapat, kan sama tu. Sini pun dapat 3/4 tolak X. Sini pun 3/4 tolak X. Sini pun 3/4 tolak X. Okay, so sebenarnya ini sama. So, cikgu nak tunjukkan dia ada pelbagai kaedah. Okay, so last kali. Okay, kita nak tengok ni. Ujian garis mengufuk untuk menentukan kewujudan fungsi songsang. So, sebelum ni kita dah belajar ujian garis mencancang. Okay, so perlu ingat kita ada dua ujian. Dalam hidup ni memang banyak ujian. So, ujian ni ada yang kita belajar itu ujian garis mencancang. Okay, ataupun kita panggil vertical line test. Vertical line test. And then kita ada ujian garis mengufuk ataupun horizontal line
test. So, vertical line test kita akan buat garis vertikal lah. Horizontal line test kita akan buat garis horizontal lah. Okay, kalau vertical line test, tujuan dia adalah untuk kita check. Ni awak boleh ingat balik ya, lesson yang pertama dulu. Vertical line test ni adalah untuk kita check sama ada dia fungsi atau bukan fungsi. Tetapi kalau horizontal line test, kita nak check sama ada songsang ataupun inverse itu wujud atau tidak wujud. So, songsang ni dia hanya boleh wujud kalau hubungan dia adalah 1 kepada 1. Maksudnya satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Okey, hubungan 1 dengan 1 ataupun 1 kepada 1. Barulah boleh wujudnya fungsi songsang. Selain daripada itu tak boleh. Kalau katakan ada satu objek tapi image dia lebih, tak boleh. Ataupun satu image banyak objek pun tak boleh. Dia mesti 1 dengan 1. Jadi macam mana kita nak buat ujian garis mengufuk ni? Kita cuma ambil je, kalau kita ada, dia akan bagi graf macam ni. So, kita ambil je, kita buat dia satu line. Okay, across the graph. Graph kita kat mana? Graph kita yang ni. Okay, graph kita cikgu tunjuk dengan colour pink ni. Graph kita yang ni. Ni graph kita. Ni graph kita. Yang warna pink ni graph kita. So, kita buat line tu dekat graph tu lah. So, kita buat horizontal. Tak kisah nak buat kat atas sini ke, kat bawah ke. So, katakan cikgu buat kat sini. Satu line. So, kita tengok. Okay, persilangan antara garis mengufuk kita, iaitu yang hijau ni, dengan graf kita yang pink ni. So, dia hanya ada satu tempat pertembungan. Satu titik sahaja. Okay, bermaksud dia ada satu objek, satu image sahaja. Okay. Ataupun kalau cikgu tak buat kat atas ni, mungkin cikgu buat kat bawah sini pun boleh. Okay. So, awak nampak ada satu juga pertembungan. Okay. Bermaksud di sini, ingat X ni adalah objek kan? X ni adalah objek, Y ni adalah image. So, dekat sini ada satu objek dan satu image sahaja. Okay. Maksudnya awak tengok macam ni je lah. Awak buat je garis mengufuk tu. Kalau pertembungan, persilangan tu hanya ada satu, maksudnya fungsi songsang wujud. Okay. So, cikgu tulis sini jawapan dia. Fungsi songsang wujud. Okay. Macam mana nak tahu wujud ke tak wujud ni? Dia wujud. Nak highlight sikit. Dia wujud jika bateri nak habis. Dia wujud jika hanya ada satu titik persilangan antara graf dan garis mengufuk kita buat tu. Okay, mesti satu sahaja. Okay, hanya satu titik persilangan antara graf dan garis mengufuk. Kalau tak, selain daripada tu, dia tak wujud. Okay, so kalau yang kedua ni, kita buatlah. Kalau kita test kat sini, mungkin nampak, ada satu je. Tapi cuba kita test kat sini. Ada dua. So, bila ada dua, maksudnya fungsi songsang tidak wujud. Sebab ini bermaksud dia ada dua nilai X. Untuk satu nilai Y ni, untuk satu nilai Y, dia ada dua nilai X. Satu dekat sini, satu dekat sini. Bermaksud dia ada dua objek. X ni kan objek kan? Dia ada dua objek, tapi satu image. Ni Y ni, image dia. Okay, dua objek, tapi satu image. So, ini bukan hubungan satu dengan satu. Satu dengan satu ni, objek satu, image satu.
Okay, jadi untuk yang kedua ini jawapan dia adalah fungsi songsang tidak wujud. Okey, cikgu nak cepatkan sikit sebab takut bateri habis. So, last kali. Okey, so kita tengok yang ni lah. Graf kita adalah yang pink ni. Begini. Okey. Graf, horizontal line test kita, cikgu buat dalam colour hijau ni. So, kalau kita buat di sini. Habis dah sikit lagi. Dah. 2 minit lagi. 2 minit je. Okay, so kalau, kalau start sini, so sini ada, nampak macam 1 kan? Tapi bila kita buat kat sini, so sebenarnya ada 2. So, ini pun tidak wujud. So, kalau dekat sini, kalau kita buat dekat sini pun, kita dapat 2. So, kalau kita buat kat bawah ni, mungkin kita nampak macam 1. Tapi kalau kita buat kat bawah, kat sini, kita dapat 2. Contohnya kalau kita buat kat tengah ni, lagilah kita boleh dapat sampai 3. So, untuk dua-dua kes ini, fungsi songsang tidak wujud. Okey, fungsi songsang tidak wujud. Ni pun sama, fungsi songsang tidak wujud. Sorry, tulisan dah buruk sangat sebab nak cepat sangat dah ni. Okey, so cikgu rasa kita berhenti sampai situ sahaja. So, kira officially habislah untuk fungsi topik pertama kita, topik fungsi. So, cikgu harap awak boleh faham. Kita akan teruskan kelas-kelas lepas ini dengan topik yang kedua, bab kedua. So, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.